Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid, dan cikgu ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada murid yang berusaha untuk menonton video PDBR cikgu pada kali ini. Baik, pada hari ini kita akan belajar topik berkaitan dengan sistem penggajian bagi sesebuah organisasi. Baik, kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan gaji, penggajian dan tujuan penggajian. Setiap orang yang bekerja di sebuah organisasi perlulah akan mengharapkan gaji. Walaupun itu bukan objektif yang utama, tetapi gaji adalah sesuatu yang diharapkan oleh seorang pekerja apabila bekerja di sesebuah organisasi. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan gaji? Gaji ialah bayaran tetap kepada pekerja kerana menyumbangkan tenaga fizikal dan mental serta masa dalam usaha produktif organisasi. Baik, secara ringkasnya, gaji adalah bayaran tetap yang dibayar oleh majikan kepada pekerja yang menyumbangkan tenaga dalam sesebuah organisasi. Baik, apa pula penggajian? Penggajian merujuk kepada semua urusan berkaitan dengan gaji pekerja. Maknanya contohnya kamu meletakkan diri kamu sebagai seorang pengurus sumber manusia, di mana pengurus sumber manusia ini bertanggungjawab untuk membayar gaji kepada pekerja. Jadi penggajian itu adalah merujuk kepada urusan yang pengurus sumber manusia akan laksanakan berkaitan dengan gaji pekerja. Baik, apakah tujuan penggajian? Tujuan penggajian adalah yang pertama, untuk menarik pekerja berkhidmat dalam organisasi. Yang kedua, untuk mengekalkan pekerja yang berpengalaman. Dan yang ketiga adalah memotivasikan pekerja. Apakah yang berlaku kepada pekerja sekiranya tidak dibayar gaji? Jadi sebab itulah sistem penggajian ini sangat penting. Jadi contohnya apa yang berlaku pada isu semasa pada hari ini ialah contohnya seperti syarikat JNT, yang mana baru-baru ini dikatakan pekerja JNT mogok kerana dibayar gaji rendah ataupun tidak diberikan komisen yang tinggi. Jadi kat situ kita boleh lihat betapa pentingnya sistem penggajian ini bagi seorang pekerja untuk mengekalkan pekerja dan untuk memotivasikan pekerja. Okey. Ada dua komponen utama penggajian, iaitu pertama ialah gaji, yang kedua ialah faedah. Jadi kedua-dua ini adalah berbeza. Kita lihat dulu komponen pertama iaitu gaji. Baik, gaji terbahagi kepada 3, iaitu gaji asas, upah dan allowance. Gaji asas ialah gaji yang diterima oleh pekerja tanpa melibatkan sebarang pembayaran tambahan. Contohnya maknanya gaji pokok yang tiada allowance, tiada bonus, tiada komisen dan lain-lain. Dibayar mengikut perjanjian pekerjaan yang telah dibuat antara pihak majikan dan pekerja. Manakala upah pula ialah bayaran yang dibayar kepada pekerja berdasarkan tempoh jam bekerja atau mengikut hari bekerja. Maknanya lagi banyak tempoh jam pekerja itu bekerja, maka lagi banyaklah upah akan dibayar. Allowance pula adalah bayaran tambahan yang dibayar oleh majikan kepada pekerja, di mana pemberian allowance bergantung kepada jenis jawatan yang disandang. Bermakna lagi besar jawatan yang disandang oleh pekerja itu, maka lagi banyaklah allowance yang akan diterima. Contohnya, kita lihat saja di sekolah kita, di mana ada gaji pengetua, ada gaji penolong kanan, ada gaji guru kanan mata pelajaran, ada pula gaji guru biasa. Jadi setiap jawatan ini bayaran allowance tidak sama. Okey, ini contoh gaji asas di mana gaji yang diterima oleh pekerja ini dibayar mengikut perjanjian pekerjaan yang telah dibuat antara pihak majikan dan pekerja. Maknanya kalau gaji pokok itu telah ditetapkan sebanyak, kalau kat sini kita lihat 1,250, maka itulah gaji asasnya. Okey, upah pula adalah contoh upah
di mana bayaran dibayar kepada pekerja berdasarkan tempoh jam bekerja atau mengikut hari bekerja. So kalau kita lihat kat sini, ini ikut kelaikan akademik lah. Kalau ijazah sarjana muda tu sehari RM100. Kalau SPM, kalau STPM RM72 sehari. Manakala SPM RM54 sehari. Kalau kat sini kan, jadi kamu rasa termotivasi tak untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi? Kalau kita lihat ini, tengoklah. Kalau kamu nak upah lagi besar, maka kamu perlulah belajar rajin-rajin untuk mendapatkan kelaikan akademik lebih tinggi lah. Okey, manakala allowance pula adalah bayaran tambahan. Bayaran tambahan yang dibayar oleh majikan kepada pekerja, di mana pembayaran allowance bergantung kepada jenis jawatan yang disandang. Kalau kat sini allowance tetap adalah 700. Mungkin Ahmad ini berjawatan besar agaknya. Ini contoh allowance lain lah. Okey, kalau cikgu biasa, cikgu nak berkongsi lah. Kita ada allowance sehari hidup, kita ada allowance tempat tinggal, rumah, okey. Bergantung kepada jawatan kamu lah. Mungkin ada allowance kerakyaan bagi mereka yang berjawatan besar sedikit untuk meraihkan pekerja-pekerja di bawahnya. Ini contoh lain lah. Ini seperti cikgu cakap tadi, allowance perumahan, allowance kerakyaan, allowance tempat tinggal tu allowance perumahan lah ya. Okey, komponen yang kedua adalah faedah. Kalau kita lihat di sini ada 12 faedah yang kamu akan belajar, iaitu caruman KWSP, caruman perkeso, komisen, pinjaman kewangan, bonus tunai, beasiswa pendidikan, insuran berkelompok, kemudahan perubatan, kemudahan cuti, tempat penjagaan anak-anak, kemudahan keselamatan, kemudahan penginapan. Faedah ini bergantung kepada organisasi. Sekiranya kamu nak buat lebih daripada ini, kalau perniagaan itu mampu, maka apa salahnya buatlah lebih daripada ini. Baik, kita lihat yang pertama, iaitu caruman KWSP dan caruman perkeso. Baik, caruman KWSP dan perkeso ini adalah penting. Caruman perkeso ialah di mana, okey, kita lihat dulu caruman KWSP. Caruman KWSP adalah menurut Ordinan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. KWSP ialah di mana sekarang ni adalah Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991, di mana selain pekerja, majikan dikehendaki mencarumkan sejumlah wang kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, di mana kadar yang ditetapkan bagi pekerja adalah 11% daripada gaji setiap bulan, sementara majikan dikehendaki mencarumkan sebanyak 12% daripada gaji asas yang diterima oleh pekerja. Jadi kalau macam cikgu dah tak ada KWSP ni, sebab cikgu ambil pencen. Jadi KWSP ni pentinglah untuk kumpulan simpanan duit lah. Maknanya simpanan yang orang kata yang perlu kamu simpan apabila bekerja, dan apabila habis saja tamat tempoh bekerja, kamu akan dibayar. Baik, manakala caruman perkeso adalah untuk melindungi daripada tuntutan pekerja yang ditimpa kemalangan ataupun malapetaka di tempat bekerja, mengikut Akta Keselamatan Sosial, di mana mewajibkan pihak pekerja mengambil insurans pampasan pekerja. Jadi caruman perkeso ini penting untuk melindungi pekerja sekiranya berlaku sesuatu kemalangan di tempat kerja. Okey. Jadi adalah penting untuk kamu sebelum bekerja di sebuah organisasi, kamu kena kenal pasti bahawa organisasi itu akan mencarumkan kamu dalam KWSP dan perkeso. Seterusnya adalah komisen. Komisen merupakan ganjaran yang diberikan kepada pekerja atas sumbangan perkhidmatannya, di mana jumlah komisen adalah dikira berdasarkan jualan yang dibuat oleh seseorang pekerja, iaitu jurujual. Contohnya, lagi banyak
kamu jual, lagi banyaklah komisen yang kamu terima. Contohnya kalau kamu ni merupakan juru jual kereta, lagi banyak kereta kamu jual, kamu akan dapat komisen yang banyak. Kamu mungkin menjual alat kosmetik, lagi banyak alat kosmetik yang kamu jual, maka lebih banyaklah komisen yang kamu akan terima. Bonus tunai pula, kalau kita lihat bonus tunai pula. Bonus tunai adalah penghargaan yang diberikan kepada pekerja dan bergantung kepada prestasi tahunan syarikat. Jika organisasi perniagaan itu mendapat untung yang lebih banyak, maka majikan akan berkongsilah keuntungan tersebut dengan memberikan bonus kepada pekerjanya. Jadi maknanya jika syarikat itu mempunyai untung yang banyak, jadi kemungkinan bonus akan diberikan sebagai faedah kepada pekerja. Jadi sebenarnya tidak semua organisasi akan memberikan bonus, tetapi sekiranya syarikat itu mempunyai keuntungan yang banyak, apalah salahnya memberikan bonus kepada pekerja untuk memberikan sedikit kegembiraan dan memotivasikan pekerja. Baik, seterusnya adalah beasiswa pendidikan. Jadi bantuan beasiswa pendidikan ini adalah bantuan kewangan kepada pekerja sekiranya pekerja itu berhasrat untuk melanjutkan pelajaran ataupun menerima skim latihan untuk meningkatkan kecekapan pekerja tersebut dalam bidang pekerjaannya lah. Okey. Contohnya macam guru pun ada diberikan beasiswa pendidikan, tetapi perlu mengikuti kursus dan juga perlu menghadiri interview lah untuk melepasi tahap untuk diberikan beasiswa pendidikan itu. Baik, seterusnya insurans berkelompok. Insurans berkelompok juga boleh diberikan oleh organisasi di mana majikan organisasi perniagaan akan membayar premium kepada syarikat insurans untuk melindungi pekerja daripada sebarang risiko semasa bekerja. Jadi ini mungkin tidak melibatkan semua organisasi dan mungkin melibatkan organisasi yang berdepan dengan risiko yang tinggi lah. Contohnya macam jawatan pilot, mungkin seorang pilot itu berhadapan dengan risiko sekiranya dalam tempoh penerbangan lah. Selain daripada itu, mungkin engineer yang berhadapan dengan tugas-tugas yang berat ataupun berhadapan dengan risiko-risiko yang tinggi lah. Selain itu, pemandu lori, pemandu kenderaan berat mungkin juga akan diberikan faedah insurans berkelompok ini. Seterusnya adalah kemudahan perubatan. Kemudahan perubatan ini adalah selalu diberikan oleh organisasi agak famous di mana hampir kemungkinan 70% organisasi di Malaysia ini memberikan kemudahan perubatan lah. Contoh kalau cikgu dah of course lah dapat kemudahan perubatan daripada hospital kerajaan. Okey. Jadi kemudahan perubatan ni adalah faedah perubatan dan penjagaan kesihatan yang dibiayai oleh majikan, iaitu pekerja boleh mendapatkan rawatan perubatan di klinik ataupun hospital swasta secara percuma. Majikan juga memberikan faedah bersalin kepada pekerja wanita dengan menanggung segala kos ataupun sebahagian ataupun beberapa persen. Itu bergantung kepada pihak organisasi lah. Tapi macam cikgu, untuk faedah bersalin itu tidak ada. Tetapi kalau sakit lain itu ada. Tapi kalau cikgu untuk hospital kerajaan akan dapat first class lah sekiranya ada kekosongan. Okay? Tapi kalau syarikat swasta kebanyakannya ada klinik panel ataupun hospital panel yang dilantik untuk memberikan rawatan secara percuma kepada pekerja-pekerja. Dan bergantung juga kepada jawatan. Lagi besar jawatan ataupun tinggi jawatan yang disandang oleh pekerja, maka lagi banyaklah lagi tinggilah kos akan ditanggung. Baik, seterusnya seterusnya kemudahan cuti. Jadi kemudahan cuti ni juga akan diberikan oleh organisasi. Jadi organisasi janganlah kejam sangat tak nak beri cuti kepada pekerja. Antara cuti-cuti yang akan diberikan adalah contohnya cuti tahunan, cuti sakit, cuti rehat, cuti bersalin.
Dan banyak lagi cuti yang mungkin sesuai untuk diberikan kepada pekerja. Mungkin cuti kematian keluarga, cuti anak sama belajar, cuti mengerjakan haji dan banyak lagi lah. Okey, kemudian tempat penjagaan kanak-kanak. Ini tidak semualah. Mungkin ada syarikat yang merasakan penting untuk mewujudkan tempat penjagaan anak-anak ni, mereka akan sediakanlah. Jadi macam sekolah, ada beberapa sekolah yang menyediakan tempat penjagaan anak-anak kepada guru-guru lah. Ini bergantung kepada inisiatif syarikat lah sekiranya berkeperluan. Yang seterusnya, kemudahan keselamatan. Jadi kemudahan keselamatan ni biasanya setiap syarikat akan menyediakan alat-alat keselamatan lah. Paling penting sekali adalah first aid. Kemudian selain daripada itu adalah first aid ni penting sekiranya berlakunya kecederaan kepada pekerja, maka adalah alat ataupun ubat yang akan sesuai digunakan untuk pekerja sekiranya berhadapan dengan risiko sekiranya cedera ke dan boleh memudaratkan kesihatan. Baik, selain daripada itu alat pemadam api. Ini penting juga. Contohnya macam restoran kalau tak ada alat pemadam api ni bahayalah. Okey. Selain daripada itu, kemudahan penginapan. Okey, selalu kemudahan penginapan ni disediakan oleh kilang, di mana kilang akan menyediakan tempat penginapan, mungkin ditolak allowance perumahan kepada pekerja-pekerja tu. Tapi ada juga macam cikgu disediakan quarters, macam polis, quarters polis, bomber, quarters bomber. Tetapi mungkin perlu mengikuti ataupun menghadiri sesi interview lah. Okey, apakah faktor penentu sistem penggajian? Faktor penentu sistem penggajian. Bagaimana kita nak menentukan bagaimanakah sistem penggajian kita nak bayar kepada pekerja kita? Yang pertama, kita lihat kepada kemampuan organisasi, di mana organisasi yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh akan memberikan lebih banyaklah ganjaran kepada pekerja. Jadi syarikat besar selalunya memberi gaji yang sangat kompetitif lah kepada pekerjanya. Yang kedua adalah bentuk dan jenis tugas. Pekerja yang menjalankan tanggungjawab yang besar akan diberikan ganjaran yang lebih tinggi. Bermakna lagi besar jawatan ataupun tugas yang diberikan kepada pekerja itu, maka lagi banyaklah bentuknya, lagi banyaklah duit atau ganjaran yang akan diterima ataupun faedah yang akan diterima. Okey, undang-undang dan peraturan kerajaan. Contohnya ada gaji minimum ataupun syarat minimum. Contohnya kalau Malaysia ni syarat gaji minimum untuk pekerja adalah sebanyak RM1,200. Maka majikan tidak boleh membayar gaji pekerja bawah daripada RM1,200. Kalau bayar bawah daripada RM1,200 maka menyalahi undang-undang. Itu mungkin kepada warga negara Malaysia lah. Tapi kalau kepada foreigner, itu ada akta-akta dan undang-undang lah. Kita kena lihat balik. Contohnya kalau kamu jadi bos nanti, kamu kena lihat balik undang-undang dan peraturan kerajaan, berapakah gaji minimum yang perlu dibayar kepada pekerja. Jadi maksimum tak ada masalah, yang penting gaji minimum. Okey, keempat, ganjaran yang dibayar oleh pesaing. Okey. Mengelakkan pekerja daripada berhenti, maka majikan perlu beri ganjaran yang setara ataupun lebih tinggi berbanding dengan ganjaran oleh pesaing. Kerana kalau kita membayar gaji yang rendah kepada pekerja kita, kemungkinan pekerja kita tidak setia kepada kita dan dia boleh berubah arah kepada syarikat yang lain, iaitu syarikat pesaing lah. Baik, seterusnya skim ganjaran yang menarik. Kita perlulah memberikan skim ganjaran yang menarik kepada pekerja kita agar pekerja kita termotivasi dan mengekalkan pekerja untuk berkhidmat dengan syarikat kita dengan lebih lama lah. Untuk mengurangkan pusing gaji pekerja, jadi kamu perlu mengkaji tentang sistem penggajian yang menarik kepada pekerja. Jadi kalau kita lihat kalau syarikat itu mempunyai masalah pusing gaji yang sangat tinggi, maknanya ganjaran yang dibayar oleh syarikat adalah tidak menarik ataupun layanan yang diberikan oleh syarikat itu tidak menarik. Jadi pekerja ni kalau kita bayar gaji dia sesuai dengan kelayakan dia, kita bayar gaji dia
sesuai dengan tugas yang diberikan dan kita berikan faedah-faedah yang menarik. Dan kita taklah kejam sangat kepada mereka. Contohnya kita memberikan kebudayaan cuti, kita empathy kepada pekerja kita, maka pekerja kita akan setia kepada kita. Jadi kamu letaklah diri kamu sebagai seorang majikan ataupun pengurus sumber manusia yang baik. So Malaysia biasa jaranglah ada pekerja mogok kan. Tapi kalau dekat luar negara, pekerja kalau dibayar gaji yang rendah ataupun gaji pekerja tidak dinaikkan, maka mereka akan mogok. Macam Malaysia ni kebanyakan pekerja redha kan, pasrah kan. Cuma baru-baru ni lah kita dengar isu pasal pekerja JNT yang mogok. Okay? Jarang lah, tapi tak tahu dah lepas ini kan. Baik, seterusnya adalah permintaan dan penawaran buruh. Jadi berkaitan dengan permintaan dan penawaran buruh ini juga menentukan kadar upah di pasaran. Jadi permintaan buruh yang tinggi dalam pasaran akan menyebabkan kadar upah meningkat. Jika tidak ada penambahan dalam penawaran pekerja, sebaliknya jika permintaan buruh di pasaran adalah rendah tetapi bilangan pekerja ramai, maka kadar upah akan menurun. Tapi walau bagaimanapun sebenarnya peluang pekerjaan di Malaysia ni sangat tinggi. Lebih kurang ada 10,000 jawatan yang masih lagi kosong. Okey. Jadi permintaan buruh yang tinggi kat pasaran ni akan menyebabkan kadar upah tu tinggilah. Contohnya maknanya jawatan itu famous. So jika jawatan itu famous dan diperlukan oleh syarikat, maka ganjaran yang dibayar oleh pekerja itu sangat tinggilah. Dan sekiranya jawatan itu rendah dekat pasaran, tetapi bilangan pekerja itu ramai, maka kadar upah itu akan rendahlah. Okey, seterusnya adalah faktor lokasi. Jadi sistem penggajian juga akan dipengaruhi oleh kos sara hidup. Kat tempat itu, kedudukan geografi kawasan, risiko dekat lokasi tersebut dan kemudian infrastruktur yang sedia adalah. Contohnya kalau dekat Sarawak, cikgu tak tahulah gaji jawatan lain, tetapi kalau guru yang berada di Sarawak ataupun Sabah, allowance-nya lagi tinggi. Okey, gajinya lagi tinggi. Sebab apa? Sebab kedudukan geografi di sana. Lokasi dia sangat jauh, nak pergi ke bandar pun sangat jauh dan kemudahan kat sana pun kurang. Jadi ada kita lihat kalau kawan cikgu cakap kalau berada di Sabah Sarawak ada allowance terkejut. Allowance terkejut berada di kawasan pedalaman. Okey. Itu faktor lokasi lah. Contoh kalau dekat kampung allowance mungkin rendah. Kalau dekat bandar allowance lagi tinggi. Itu bergantung pada organisasi lah. Okey, inilah contoh Kenapa kat bandar tinggi? Sebab kat bandar ni kena bayar tol, kena selalu isi minyak sebab jam kan. Jadi sebab itulah. Risiko lagi tinggi pun bayaran gajinya lagi tinggi. So kalau kerja dekat laut ni, kat pelantar minyak pun lagi tinggilah gajinya. Besok orang yang kerja atas kapal Sekian saja video PDPR pada hari ini. Jadi cikgu berharap semua murid bolehlah membuat nota penterminda bagi topik yang kita belajar pada hari ini, iaitu sistem penggajian di sebuah organisasi dan faktor penentu sistem penggajian. Baik, yang kedua, mohon murid membuat soalan modul, iaitu soalan modul yang berkaitan dengan topik sistem penggajian dan faktor penentu sistem penggajian. Dan yang ketiga, cikgu nak ingatkan kepada semua murid yang belum menghantar video iklan jawatan, silalah berbuat demikian dalam minggu ini juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.